Shalom saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat bertemu dalam talian sekali lagi. Saya juga bersyukur kita semua sihat dan juga berpeluang untuk mempelajari firman Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya melindungi dan memberkati kamu sekalian. Hari ini saya akan bersambung dengan surat Yakobus. Bulan yang lepas, kita telah pelajari tentang isu pilih kasih dan diskriminasi di dalam gereja. Hari ini, tajuk perkongsian saya adalah iman dan perbuatan yang dipetik dari bab 2 ayat 14 hingga 26. Di bab ini, Yakobus mengajar kita tentang akal hidup yang benar dan tulus yang boleh dihasilkan dari iman kita terhadap Tuhan. Mari kita tengok surat Yakobus bab 2 ayat 14 hingga 17 bersama-sama. Saudara-saudaraku, tidak ada gunanya seorang Kristian berkata, saya beriman, jika perbuatannya tidak membuktikan imannya. Iman semacam itu tidak dapat menyelamatkan dia. Andaikan seorang saudara lelaki atau saudara perempuan memerlukan pakaian dan tidak mempunyai cukup makanan, tidak ada gunanya kamu berkata kepadanya, Allah memberkati kamu, pakailah baju panas dan makanlah dengan secukupnya, jika kamu tidak memberikan keperluan sehari-hari kepadanya. Demikian jugalah dengan iman. Jika iman tidak dinyatakan dengan perbuatan, iman itu sia-sia. Dalam ayat 14, Yakobus menegaskan bahawa iman tanpa perbuatan adalah tidak gunanya kerana ianya tidak dapat menyelamatkan kita. Yakobus mengatakan bahawa kita diselamatkan oleh iman yang disahkan oleh perbuatan baik kita, seperti yang dinyatakan dalam ayat 15 dan 16. Jadi, apa jenis perbuatan yang dapat mengesah atau membuktikan iman kita? Dalam Yakobus bab 2 ayat 8 mengatakan, kamu melakukan apa yang benar jika kamu mematuhi hukum kerajaan Allah yang tersurat dalam kitab suci. Kasihilah sesama manusia sebagai kamu mengasihi dirimu sendiri. Dengan itu, jika kita memenuhi hukum kerajaan Tuhan seperti yang disebut dalam ayat 8 ini, maka kita telah berbuat baik. Jadi, perbuatan yang dinyatakan oleh Yakobus di sini bererti memperlakukan satu sama lain dengan kasih. Tanpa belas kasih, iman adalah mati. Kasih adalah satu-satunya hasil atau manifestasi luaran iman sejati seperti yang dinyatakan dalam ayat 17. Iman yang hidup didorong oleh belas kasihan. Oleh yang demikian, Yakobus di sini menyatakan bahawa kita diselamatkan oleh iman yang disahkan oleh perbuatan baik kita dengan menunjukkan belas kasihan terhadap saudara-saudari di sekeliling kita, dengan memberi bantuan yang diperlukan oleh mereka dan melakukan perbuatan yang baik terhadap mereka. Hanya iman saja tidak dapat menyelamatkan kita jika tanpa disertai perbuatan. Tetapi ini tidak bererti keselamatan kita disebabkan oleh perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh kasih kurnia Tuhan. Dan ianya adalah anugerah Tuhan. Perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan seseorang. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan seseorang. Yakobus tidak mengajar bahawa perbuatan baik dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan. Namun, iman sejati akan terbukti dengan perbuatan baik kita. Oleh itu, jika seseorang mengatakan mereka beriman tinggi, tetapi hidup mereka tidak taat kepada Tuhan, imannya adalah palsu dan tidak selamat.
Yakobus di sini membandingkan dua jenis iman yang berbeza, iaitu iman sejati yang menyelamatkan dan iman palsu yang mati. Di ayat 15 dan 16, Yakobus memberi gambaran seseorang yang miskin sehingga hidup dalam kebuburan dan tidak ada pakaian dan makanan. Yakobus menyambung keterangannya dengan menjelaskan jikalau seseorang tidak memiliki pakaian untuk dilindungi dirinya ataupun makanan untuk dimakan dan kawannya yang dikatakan mempunyai belas kasihan melihat keadaannya hanya menggunakan kata-kata dan tidak berusaha menolongnya dengan memberikan pakaian dan makanan kepadanya, maka apa gunanya belas kasihan tanpa ada usaha memenuhi keperluannya? Dia dibagaikan orang beriman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan ini adalah mati. Seperti yang Yakobus katakan dalam ayat 17, demikianlah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan melalui perbuatan, maka sia-sia iman itu. Dengan demikian, iman yang benar haruslah disertai dengan perbuatan yang baik dan taat kepada Tuhan. Memang benar kita tidak diselamatkan melalui perbuatan, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dalam surat Yakobus bab 2 ayat 18 dan 19 menyatakan, mungkin ada yang berkata, ada orang yang mempunyai iman dan ada pula yang mengamalkan perbuatan baik. Aku akan menjawab, tunjukkanlah seorang yang mempunyai iman tetapi tidak mengamalkan perbuatan baik. Lalu dengan perbuatanku yang baik, aku akan menunjukkan bahawa aku beriman. Kamu percaya bahawa Allah hanya satu. Bagus, roh-roh jahat pun percaya akan hal itu dan gemetar kerana takut. Yakobus menekankan bahawa tidak ada pemisahan di antara iman dan perbuatan. Tidak ada seorang pun dapat dikatakan bahawa dirinya memiliki iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikannya. Iman sesungguhnya harus dienggapkan dalam perbuatan. Perbuatan yang baik adalah hasil semula jari dari iman yang menunjukkan kita percaya dan taat kepada Tuhan. Dalam ayat 19, Yakobus berkata, kepercayaan intelek dengan diri sendiri tidak dapat menyelamatkan kita. Syaitan pun percaya dan gemetar kepada Tuhan. Mereka dihukum Tuhan kerana mereka tidak taat. Dengan itu, tidak ada perbezaan di antara syaitan dan orang Kristian yang tidak mematuhi atau tidak taat kepada Tuhan sekiranya mereka sudah tahu. Sebenarnya ketaatan kita terhadap Tuhan lah yang membezakan kita daripada syaitan. Bukannya pengetahuan yang ada pada diri kita sendiri. Dalam perjanjian baru mengajar kita bahawa kita dibenarkan apabila kita mempunyai iman yang benar terhadap Tuhan. Tetapi selepas mempercayai Tuhan Yesus, iman kita harus disertai dengan perbuatan. Dengan demikian, perbuatan yang baik adalah hasil semula jadi dari kepercayaan kita terhadap Tuhan. Dan iman sejati yang membolehkan kita berbuat baik atau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ramai orang yang mengakui mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, kehidupan dan keutamaan mereka menunjukkan sebaliknya. Ianya seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 7 ayat 16 hingga 23 mengatakan, kamu akan mengenal mereka melalui hasil perbuatan mereka. Berduka berduri tidak menghasil buah anggur dan semak berduri tidak menghasilkan buah arak.
Tetapi pokok yang subur menghasilkan buah yang baik dan pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk dan pokok yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang lalu dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal nabi palsu melalui perbuatan mereka. Tidak semua orang yang memanggil aku, Ya Tuhan, Ya Tuhan, aku menikmati perintah Allah, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari kiamat, banyak orang akan berkata kepadaku, Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat serta melakukan banyak mukjizat? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu yang tidak mentaati Allah. Ketaatan kepada Tuhan Yesus adalah bukti dan iman yang menyelamatkan. Dan ianya hasil semula jadi daripada kepercayaan dari keimanan kita terhadap Tuhan Yesus. Yakobus menggunakan contoh Abraham dan Rahab sebagai teladan di mana ketaatan selalu menyertai keselamatan seperti dinyatakan dalam surat Yakobus bab 2 ayat 20 hingga 26. Yakobus bab 2 ayat 20 hingga 26 mengatakan, alangkah bodohnya kamu. Adakah perlu dibuktikan bahawa iman tanpa perbuatan baik itu sia-sia? Mengapa Allah berkenan kepada nenek moyang kita Abraham? Allah berkenan kepada Abraham kerana perbuatan Abraham, iaitu mempersembahkan Ishak anaknya di atas mazbah sebagai persembahan kepada Allah. Kamu tidak nampakkah bahawa Abraham menunjukkan imannya dengan perbuatannya? Oleh itu, iman Abraham menjadi sempurna. Perkara itu sesuai dengan ayat Alkitab. Abraham percaya kepada Allah dan kerana imannya Allah menerima dia sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Jelaslah sekarang bahawa Allah berkenan kepada seseorang kerana perbuatan orang itu dan bukan hanya kerana imannya. Demikian juga halnya dengan Rahab, wanita pelacur itu. Allah berkenan kepada Rahab kerana perbuatannya. Rahab menyambut pengintip-pengintip Israel dan menolong mereka melarikan diri melalui jalan lain. Oleh itu, sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia. Ketika Tuhan menguji Abraham, iman Abrahamlah yang membolehkan dia taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban. Tindakan Abraham mempersembahkan Ishak menunjukkan bahawa Abraham mempunyai iman dahulu sebelum dia melakukan perbuatan mengorbankan Ishak sebagai bukti keimanan dan ketaatannya terhadap Tuhan. Jadi perbuatan baik yang membuktikan iman Abraham dan juga membenarkan pengakuan Abraham bahawa dia adalah orang beriman. Dengan itu, iman sahaja tidaklah cukup. Pengakuan iman haruslah bersama dengan perbuatan baik, barulah sempurna. Perbuatan baik kita menyempurnakan iman kita. Ini bererti iman yang sempurna memerlukan perbuatan baik supaya iman kita adalah sejati dan lengkap. Di dalam ayat 25, Yakobus juga menggunakan Rahab sebagai contoh dalam keterangannya. Rahab dan Abraham mempunyai sifat yang kontra atau sifat yang berlawanan. Seorang adalah lelaki dan seorang adalah perempuan. Abraham adalah orang yang terhormat dan Rahab adalah seorang pelacur.
Tetapi setelah Rahab bertaubat, dia dikategorikan seorang yang membuktikan imannya dengan perbuatan baik. Perbuatan baik Rahab pada masa itu, di mana dia menyembunyikan pengitik-pengitik Israel daripada tentera Jericho. Dengan perbuatannya itu mengakibatkannya berhadapan dengan risiko yang tinggi. Rahab dan keluarganya telah melakukan perbuatan baik terhadap umat Tuhan dengan hormat. Oleh itu, Rahab dan keluarganya diselamatkan dan dianggap benar. Dengan adanya contoh Rahab ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa sesiapa pun orang yang beriman, dia pasti melakukan perbuatan baik sebagai bukti imannya. Jadi berdasarkan bukti ini, kita pasti bahawa tubuh tanpa roh adalah mati. Iman tanpa perbuatan baik adalah mati. Contoh Abraham dan Rahab menunjukkan Yakobus bercakap tentang Yesus berkata. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15, "Jika kamu mengasihiku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku." Abraham taat kerana mengasihi Tuhan. Jadi perbuatan baik bermakna ketaatan kepada Tuhan bukan kerana kewajipan tetapi kasih. Hanya sekadar mengatakan kita percaya tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah pembaharuan hati kita oleh Roh Kudus. Pembaharuan tersebut akan tercermin di dalam kehidupan kerohanian kita yang taat kepada Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan menjaminkan keselamatan kekal bagi orang-orang yang mematuhi kehendak seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 51. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang menurut kataku tidak akan mati." Sebagai kesimpulan, keselamatan kita boleh dikatakan memerlukan kedua-dua, iman dan perbuatan baik. Sama seperti kita memerlukan kedua-dua belah tangan untuk bertepuk tangan. Fikirkan tangan kanan anda sebagai iman dan tangan kiri sebagai perbuatan baik. Potong sebelah, keselamatan anda tidak lengkap. Perbuatan baik adalah hasil semula jadi dari keimanan kita terhadap Tuhan. Perbuatan baik bukan akar keselamatan, tetapi buahnya yang membuktikan keimanannya. Iman membawa seseorang kepada keselamatan dan perbuatan baik membawa orang itu kepada buah atau hasil yang sempurna dan lengkap. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Kaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Tahu. Kami bersyukur kerana kasih kurnia Kau. Kami diselamatkan dan membolehkan kami berhubung dengan Kau semula. Kaulah harapan hidup kami, kerana kasih besar Kau, kami dapat hidup baru. Kami percaya kepada Kau dan kami ingin melakukan segala perbuatan kami mengikuti kehendak Kau. Oleh yang demikian, kami berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, Kau akan membimbingi kami hidup bersertai dengan Kau, menjalankan hidup kami penuh dengan kesetiaan terhadap Kau dan melakukan perbuatan baik untuk membuktikan kasih kami terhadap Kau dan kemuliaan Kau. Dan bukannya untuk kepentingan diri kami sendiri. Selalulah ingati kami supaya melakukan perbuatan yang baik yang mencerminkan kemuliaan Kau. Kesetiaan-Mu dan kasih-Mu adalah besar dan tidak ada bandingnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang Maha Kasih kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati-Mu. Lakukan perbuatan baik untuk membuktikan kasih-Mu terhadap Tuhan Yesus. Bye.